Itulah 2-3 hadis yang kita baca tadi. Hadis yang ketiga yang mula-mula kita baca tadi ialah di bawah babul iman ma huwa wa bayan khisalihi. Nah, ini adalah hadis yang ketiga. Abu Hurairah meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bertanyalah kalian atau kamu semua kepadaku." Para sahabat enggan bertanya. Lalu datanglah seorang lelaki. Ia duduk dekat kedua lutut baginda dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu Islam?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mendirikan sembahyang, memberikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan." Orang itu berkata, "Benar sekali kata engkau." Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah itu iman?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, bertemu dengannya, para utusannya, dan beriman dengan hari kebangkitan, serta beriman kepada takdir seluruhnya." Orang itu berkata lagi, "Kau memang benar." Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah itu ihsan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak boleh melihatnya sekalipun, ketahuilah bahawa dia selalu melihatmu." Orang itu berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat akan terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah orang yang ditanya tentang persoalan itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi akan kuberitahu kepadamu tanda-tandanya. Apabila engkau melihat perempuan melahirkan tuannya, itu merupakan sebahagian dari tanda-tandanya. Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, tuli dan bisu, menjadi raja di bumi, itu juga di antara tanda-tandanya. Apabila engkau melihat gembala-gembala ternakan saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu juga di antara tanda-tandanya. Ada 5 perkara gaib yang hanya diketahui Allah." Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Luqman ayat 34. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah sajalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun dapat mengetahui, yakni dengan pasti, apa yang akan diusahakannya esok. Tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kata perawi, selepas itu orang itu bangun lalu pergi. Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, "Carilah orang itu, bawakanlah dia kembali kepadaku." Orang itu pun dicari-cari oleh para sahabatnya, tetapi mereka tidak dapat menemuinya. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Orang tadi ialah Jibril. Dia mahu kalian ataupun kamu semua belajar, kerana kamu tidak bertanya tadi." Hadis yang ketiga ini sebenarnya sama, lebih kurang dengan hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua di dalam Sahih Muslim.
Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Ibnu Umar, sebenarnya termasuk dalam Musnad Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis daripada Abi Hurairah juga. Dia lebih kurang sama. Dan semua hadis-hadis ini dipanggil hadis Jibril. Hadis Jibril. Cuma dia adalah sedikit sebanyak perbezaan dari segi lafaznya, kemudian dari segi dulu, kemudian tertib soalan itu. Begitu juga jawapannya ada sedikit sebanyak perbezaan, tapi mafhumnya lebih kurang sama. Oleh kerana telah banyak kita bincangkan tentang kandungan hadis ini pada hadis yang pertama dan kedua yang lalu, rasanya kita tidak perlu panjangkan lagi, tidak perlu panjangkan lagi perbincangan tentangnya. Cuma kalau kita lihat sedikit sebanyaklah sebagai mengingatkan kembali apa yang telah kita bincang sebelum ini. Apa yang kita bincangkan sebelum ini, misalnya hadis yang pertama, mungkin tak ada semua kali ni, salah di nota ni. Susah sikit kalau tak ada kan. Kalau ada senang boleh kita rujuk. Hadis yang pertama muka surat 2, sila tengok situ. Teks hadis itu baris yang ketiga daripada bawah teks hadis, yaitu fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku tentang tanda kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Itu kalau kita tengok hadis yang pertama. Dalam hadis yang kedua, muka surat 6, ini riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah, baris yang pertama teks itu di atas, idza waladatil amatu rabbaha. Yakni bezanya, riwayat yang pertama rabbataha, riwayat yang kedua rabbaha. Dan riwayat yang ketiga yang kita baca tadi, idza ra'aital mar'ata talidu rabbaha. Yani riwayat Abu Hurairah menyebutkan rabbah, tapi riwayat Umar menyebutkan rabbataha. Ada beza di situ antara dua perkataan itu. Dari segi maknanya, kita tengok muka surat 9, tentang alamat kiamat itu. Apabila engkau, baris yang ketiga, apabila engkau melihat perempuan melahirkan tuannya. Tuan. Tapi kalau dalam riwayat Umar itu rabbataha, bahasa kita kata apa? Puannya rabbataha. Tapi kadang-kadang dia bahasa kita diguna umum, tuan juga, tuan rumah kepada perempuan pun tuan juga. Maksudnya perbezaan itu dari segi menunjukkan lelaki dan perempuan. Kalau rabbah menunjukkan lelaki, tuan itu. Rabbata menunjukkan tuan itu adalah perempuan. Ini salah satu alamat kiamat. Banyak lagi sebenarnya yang boleh dibincangkan dan telah kita bincangkan tentang hadis ini. Tetapi saya hendak menarik perhatian kita semua yang hidup di zaman sekarang ini, supaya memberi perhatian kepada hadis Umar. Sebab benda ni saya nampak berlaku, menjadi kenyataan apa yang Nabi SAW sebut.
bimbang-bimbang, takut kita sendiri pun termasuk dalam penyumbang kepada alamat kiamat ini. Padahal kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan belajar hadis. Jadi tak sepatutnya kita dalam keadaan tak sedar, sepatutnya kita dalam keadaan sedar. Iaitu bagi saya nampak, sebab kita hidup sampai sekarang, kita lebih nampak begitu. Orang dulu dia nampak di zaman dia lah, yang ada di zaman dia. Kalau yang ada di zaman dia, seorang perempuan melahirkan tuannya, ibu tu jadi hamba. Kemudian hamba tu dia berkahwin dengan orang merdeka, ataupun dia tidak berkahwin pun dia digauli oleh orang merdeka sebagai hamba sahayanya, dapat anak tu merdeka, tuan. Kemudian si ibu ni berpindah ke lain, bertukar tangan. Akhirnya anak dia tu beli pula ibu dia. Itu dalam sistem perhambaan. Dan itu sudah tidak wujud. Kita tak berapa nampak kalau cerita itu. Tapi orang zaman dahulu memang dia nampaklah keadaan itulah berlaku. Kecelaruan masyarakat yang berlakunya, sehingga anak menjadi tuan kepada ibu. Ibu tu bertukar-tukar tangan dari satu tangan ke satu tangan. Akhirnya anak dia sendiri yang beli, dan anak dia menggaulinya sebagai hamba saya, yakni dengan bersetubuh dengannya, dapat anak pula, ataupun memerintah ibunya, suruh buat itu, suruh buat ini, seperti hamba abdi. Memang hamba abdi. Kalau zaman dahulu mereka mentafsirkan, menguraikan hadis ni begitu, salah satu maknanya. Kalau sekarang ni sudah tidak ada sistem perhambaan itu, tak nampak. Kalau kita nak kata itu alamat kiamat, lama dah tu. Kita ni lebih dekat dengan kiamat kalau nak kira, lebih dekat. Tapi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelantikan baginda sebagai nabi akhir zaman itu pun alamat kiamat juga. Itu pun alamat kiamat juga, alamat akhir zaman juga. Bagi saya nampak yang nyata sekarang ni, iaitu dalam masyarakat kita, di mana lelaki dan perempuan kedua-duanya bekerja. Kedua-duanya bekerja, pergi pejabat, kita kata pergi pejabat daripada pagi sampai petang. Kadang-kadang sambung lagi overtime sampai ke malam. Yang duduk di rumah mengasuh anak, ibu. Banyak fenomena ini berlaku. Ibu, dan ibu tu dilayani macam hamba, bahkan lebih daripada hamba. Kalau orang gaji, pembantu rumah diberi upahnya, diberi bayaran kepadanya. Si ibu tidak. Kadang-kadang tu dia layan macam hamba. Itu boleh jadi maksud Nabi SAW begitu, nak menarik perhatian kita ke situ. Kalau berlaku begini, menunjukkan keadaan masyarakat itu sudah tidak sihat. Tidak sihat. Dan ini alamat kiamat. Sebab salah satu alamat kiamat ialah anak-anak menderhakai ibu bapanya. Anak-anak tidak menghormati ibu bapanya. Ini salah satu bentuknya. Salah satu bentuknya. Janganlah sampai kita begitu. Kadang-kadang tu kita lupa jasa dia. Bukan sekadar membesarkan kita, kita minta dia secara tidak langsung membesarkan cucu dia pula, dan kita layan dia seperti hamba. Itu tak kena sekali. Kalau dia dengan sukarela tak jadi masalah, memang boleh pun. Tapi takut-takut berlaku begitu, sehingga dia tak fikir sangat, tak fikir ini ibu dia. Kadang-kadang tu kerana malu ke, kerana malu bila cerita kepada orang itu orang gaji dia. Sebab kalau tak ada orang gaji, maknanya tidak mewah, tidak hidup mewah. Jadi kalau sampai begitu teruk kita. Itulah yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Seorang anak perempuan melahirkan tuannya. Tuannya tu perempuan juga. Jadi apa maksud perempuan? Seorang perempuan melahirkan tuannya. Jadi anak, biasanya perempuan ini dia sangat sensitif, lebih sayang kepada ibu, kepada ibu bapa dia lebih sayang daripada anak lelaki. Tapi kalau anak perempuan pun sampai begitu berubah jiwa dia, bagaimana dengan anak lelaki? Tentu lebih teruk lagi pada ketika itu. Jadi ini adalah sebagai peringatan
daripada Rasulullah SAW kepada kita. Kadang-kadang kita nak mengejar dunia, nak mengejar duit yang banyak, tak kira lah kerana desakan hidup ke, atau untuk kemewahan hidup, untuk buat harta. Kadang-kadang boleh berlaku benda macam tu. Janganlah sampai begitu. Sebab ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Kiamat tidak akan berlaku selagi masyarakat itu tidak rosak. Menunjukkan masyarakat itu sudah rosak, tidak berjalan dengan baik sistemnya. Wa idza ra'aita al-hufata al-'urata as-sum al-bukm muluk al-ard. Apabila engkau melihat orang-orang yang berkaki ayam, dan ini kita telah bincang dah sebelum ni dalam hadis sebelum ni, secara ringkas sahaja. Hadis ini semua ni nak menceritakan keadaan akhir zaman ni berubah segala-galanya. Perubahan itu berlaku terus dengan terus. Macam-macamlah bentuk, ikutlah apa yang kita nak sebut namanya, revolusi ke atau apa ke. Ya, perubahan itu mendadak dan terus sangat. Ataupun sistem dia tu yang dipakai tu membolehkan orang-orang macam ni jadi pemimpin. Boleh jadi belakang. Padahal dahulu tidak begitu. Ini salah satu alamat kiamat. Jadi salah seorang Malik lah, Raja Arab Saudi, bila dia baca hadis ini, dia kata kita lah ni, puak-puak kita lah ni. Sebab memang orang Arab dahulu kan kaki ayam, miskin, susah, tak ada rumah pun, bertelanjang, mana pakaian pun tak cukup, kemudian al-buk bisu, buta huruf, tak tahu apa pun, kemudian jadi raja-raja. Benda ni kita boleh tengok di mana-mana. Apabila berlaku revolusi, orang biasa jadi presiden, jadi raja. Perubahan-perubahan yang seperti ini adalah alamat akhir zaman. Kalau dahulu sampai lama tu, berabad-abad keturunan raja tu, dia berterusan, sudah jadi berubah. Sudah jadi berubah. Muluk al-ard sama ada kita pakai dengan arti raja-raja atau pemimpin, boleh juga. Tidak mesti dia tu dalam bentuk raja-raja, tapi oleh kerana pada masa itu sistem pemerintahan ini kebanyakannya sistem beraja, disebutlah raja. Kalau zaman sekarang ni demokrasi pun boleh termasuk juga. Orang biasa, orang bawah, kemudian dia berjuang dalam politik, akhirnya dia jadi pemimpin, boleh juga. Kalau zaman dahulu boleh dikatakan tak ada harapan nak jadi raja ke, nak jadi ketua ke, nak jadi presiden ke, kasta-kasta bawahan ini. Tetapi hadis ini menunjukkan di akhir zaman itu akan berlaku begitu. Ini semua boleh termasuk di dalam makna hadis ini, kalau kita pandang hadis ini secara lebih terbuka. Kemudian meninggikan bangunan itu sudah kita bincangkan sebelum ini. Secara ringkasnya dapat kita katakan di akhir zaman ini akan banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Antaranya ada untuk berbangga-bangga, untuk menyatakan kelebihannya daripada orang lain, ataupun kalau tidak begitu pun untuk keperluan, kerana memang perlu dah. Sebab orang terlalu ramai, penduduk terlalu ramai, macam di bandar-bandar, terpaksalah bangunan rumah tu, tempat tinggal itu dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Dan ini tidak salah sebenarnya kalau tidak ada perasaan sombong, perasaan megah dan nak menyatakan kelebihan diri daripada orang lain, tidak salah. Bahkan Nabi SAW sendiri di zaman dia pun rumahnya dia sudah bertingkat. Rumah Nabi sendiri pun dia ada syurfah depan. Kalau kita sekarang ni panggil loteng, tingkat atas, sudah ada. Jadi kita kena perhatikan hadis-hadis macam ni, terutamanya kalau disebut dalam Kitabul Fitan. Dalam kitab-kitab hadis ni ada Kitabul Fitan. Dia tidak semestinya menunjukkan perkara itu tidak baik dan tidak boleh kita guna. Tak mesti. Macam bangunan tinggi, nampak macam alamat akhir zaman, jadi tidak baiklah. Tidak begitu. Dia nak ceritakan keadaan yang akan berlaku saja. Yang baik atau tidak baik itu terpulang kepada niat. Kalau dengan niat nak berbangga-bangga, nak berlomba-lomba meninggikan bangunan semata-mata, itu tak boleh.
Tadi hadis itu disebutkan kepada gembala-gembala kami hitamkan sebenarnya. Macam mana? Hadis yang mengatakan gembala-gembala ternakan, Maksudnya orang-orang bawahan. Mana orang-orang Arab dulu lah yang mana kepada mereka itulah orangnya. Kalau di tempat kita mungkin petani ke. Kalau kita tengok di Mekah, orang Arab dah tinggi ke bawah. Memang satu jelas lah. Sama ada untuk keperluan. Tak. Kalau untuk keperluan memang itu tidak salah. Tidak salah. Maksud di sini ialah orang-orang bawahan, orang miskin yang papa kedana, kemudian yang bertukar. Dia jadi kaya. Bangsa-bangsa sekalipun, kalau kita tengok sejarah kita, sejarah bangsa-bangsa yang mundur, dulu mundur sangat, tak ada kemajuan. Tapi dalam masa beberapa tahun saja sudah buat kemajuan, dan bangunan-bangunannya bertingkat-tingkat, berpuluh-puluh tingkat. Itu nak ceritanya. Jadi ini sebagai tanda akhir zaman juga. Akhir zaman secara tidak langsung dia memberi arti orang yang akan ramai. Bila ramai perlulah kepada bangunan-bangunan begini, dan akan maju dan banyak bandar-bandar, orang pergi ke bandar. Bila begitu bandar itu jadi sempit. Bila sempit dia buatlah bangunan-bangunan macam itu. Secara tidak langsung dia ada mengisyaratkan kepada keadaan-keadaan itu. Jangan kita tengok hadis ini dalam bentuk yang sempit. Misalnya disebut di sini penggembala kambing. Jadi yang tidak gembala kambing tidak berlaku begitulah. Tidak. Maksudnya orang yang susah, papa kedanda. Kalau kasta-kasta bawahan, mereka ini akan jadi orang yang hebat. Tentu sekali apabila buat bangunan yang tinggi, dia dari segi ilmunya, dari segi pengajiannya tinggi, baru boleh buat bangunan-bangunan yang tinggi. Dia secara tidak langsung memberi arti akan ramai di antara mereka itu engineer dan sebagainya yang dapat buat bangunan-bangunan tinggi. Ini secara tidak langsung, dan ia tidak menunjukkan keadaan itu tidak baik. Jangan kita faham itu. Silap kalau kita faham itu, dan kita tak boleh buat. Jadi kalau kita buat macam melanggar perintah Nabi, ataupun kita menyumbang untuk memperbanyakkan alamat-alamat kiamat akhir zaman, tidak gitu. Ini dia menceritakan keadaan. Dan benda ni kita telah menyaksikannya, bahawa apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini benar dan telah menjadi kenyataan. Kalau kepada orang yang mungkin 500 tahun dahulu, dia tak nampak sangat, tapi yang hidup kemudian nampak sangat, termasuk kita. Kemudian yang lain-lain, pada ini hadis ini dipanggil hadis Jibril. Hadis-hadis itu dia ada namanya, seperti ayat-ayat Quran juga. Ayat ini dipanggil ayat ayat apa? Ayat kuasa, misalnya tentang kuasa. Ayat ini berkenaan dengan ayat cerai misalnya. Ayat ini ayat kahwin. Ayat ini ayat tahaddi misalnya. Ayat tahaddi, ayat yang merupakan cabaran daripada Allah kepada manusia supaya buat seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran itu ayat tahaddi. Ataupun lain-lain, itu termasuk dalam ayat tahaddi. Macam-macam lah nama ayat. Sama juga dengan hadis. Ada hadis ini Jibril. Ada hadis tentang tentang alamat akhir zaman. Ada nama-nama dia. Ada hadis disebutkan hadis kisah misalnya. Macam-macam lah hadis itu. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril kerana ia datang kepada Nabi SAW dengan maksud mengajar para sahabat. Dengan maksud mengajar para sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat tidak tanya di sini. Di sini dan ini sebenarnya peristiwa ini, walaupun tanya tentang, kita nampak zahirnya rukun iman Islam, tapi dia hadis ini sebenarnya berlaku, peristiwa ini berlaku di saat akhir Nabi SAW, bukan di permulaan. Hadis ini macam penutup lah, pengunci. Di Madinah. Di Madinah di saat akhir tahun yang ke-10 sekitar gitu. Sebagai pengunci. Dari segi zahirnya kita nampak macam peringkat awal tanya cerita tentang rukun Islam. Tidak. Jadi
Sahabat-sahabat itu banyak dah, sudah terdidik ya. Mereka tidak tanya tak tentu pasal, sebab banyak kali dah sudah ditegur. Walaupun Nabi SAW suruh tanya, tapi dia sudah terdidik betul, tidak tanya yang bukan-bukan. Tidak tanya yang bukan-bukan. Jadi macam di sini pun senyap saja, beradab dengan Nabi SAW. Bagi mereka, kalau kita ikut betul, kita akan bertemu. Tidak hari ini, besok jawapan kepada soalan kita tu. Begitulah. Tetapi hadis ini juga menggambarkan tak elok juga sebenarnya tak tanya sangat. Perlu juga ada. Dan tidak semestinya yang bertanya itu sebenarnya dia tidak tahu. Kadang-kadang dia tanya untuk kepentingan, untuk faedah orang-orang lain. Jadi kalau ada macam tu pun boleh juga. Jangan tak tanya langsung. Bahkan ubat ataupun penawar kepada kejahilan itu ialah bertanya. Innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Penawar kepada kejahilan ialah bertanya. Tak tanya kalau menyebabkan jadi berlaku sesuatu yang salah kerana tak tanya, Nabi SAW marah. Pernah seorang sahabat itu bila dia dapat luka di kepala, kemudian dia berhadas besar, perlu mandi wajib lagi ke. Tapi tak ada dia tak tahu tayamum ni macam mana. Tayamum ni tahu dah, kalau hadas kecil tahulah, tapi kalau hadas besar macam mana. Jadi ada yang kata kamu tak boleh, mesti kena mandi juga. Jadi dia mandilah. Dia mandi. Bila mandi mati, sampai mati orang itu. Jadi Nabi SAW marah sangat. Kenapa tak tanya? Pandai-pandai bagi pendapat begitu. Di situlah dia kata penawar kepada kejahilan itu ialah bertanya. Kena tanya. Jangan sampai tak tanya tu sampai mati sampai sesak kita. Kita tidak tahu apa jawapannya. Duduk muskil dalam kepala tu sampai berpuluh-puluh tahun. Tak boleh begitu. Kena tanya. Ustaz, dalam hadis tu sahabat tu kena bisa saja. Tak ada. Sebab tidak jelas, bukan dia bunuh. Cuma kena marah. Itulah secara ringkasnya tentang hadis ini, sebab kita telah bincang banyak pada dua hadis sebelum ini. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua di dalam Sahih Muslim, iaitu bab menerangkan tentang solat yang merupakan salah satu rukun Islam. Talhah bin Ubaidillah meriwayatkan, katanya seorang lelaki penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tidak terurus rambutnya. Kami mendengar suaranya, tetapi tidak jelas bagi kami apa yang dikatakannya. Akhirnya dia mendekati Rasulullah SAW. Rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam. Jawab Rasulullah SAW, sembahyang 5 kali sehari semalam. Tanya orang itu, adakah kewajipan kami selain itu? Jadi adakah sembahyang lain yang wajib atas kami atau atas saya? Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali jika engkau mahu mengerjakan sembahyang sunat. Kata beliau selanjutnya, puasa bulan Ramadan. Tanya orang itu, puasa bulan Ramadan. Nabi SAW kata, tanya orang itu, adakah kewajipan ke atas saya selain itu? Yani adakah puasa lain yang wajib ke atas saya selain itu? Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali jika engkau mahu berpuasa sunat. Nabi SAW menyebut pula zakat. Tanya orang itu, adakah kewajipan kami selain itu? Yani adakah selain zakat itu diwajibkan ke atas kami, ke atas saya? Alayya gitu ya. Alayya itu mana saya lah. Jawab Nabi SAW, tidak,
kecuali jika engkau mahu bersedekah sunat, kata Talha. Kemudian orang itu berlalu sambil berkata, demi Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu tidak akan ku tambah dan tidak akan ku kurangi. Sabda Rasulullah SAW, beruntunglah dia jika apa yang diucapkannya itu benar-benar ditepatinya. Kemudian hadis yang kelima di bawah bab yang sama, riwayat daripada Anas bin Malik, katanya kami pernah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu. Kerana itu kami mengharapkan kedatangan seorang badui yang bijaksana yang hendak bertanya kepada beliau, sehingga kami dapat mendengarkannya. Lantas pada suatu ketika datang seorang lelaki badui. Dia bertanya, wahai Muhammad, utusan anda telah datang kepada kami. Dia mengatakan kepada kami bahawa anda itu utusan Allah. Jawab Nabi SAW, ya benar. Tanya orang itu, siapa yang menjadikan langit? Jawab Nabi SAW, Allah. Dia bertanya pula, siapa yang menjadikan bumi? Jawab Nabi SAW, Allah. Tanya orang itu lagi, siapakah yang memancapkan gunung-gunung ini dan menjadikan segala isinya? Jawab Nabi SAW, Allah. Ujar orang itu, demi yang menjadikan langit dan bumi dan yang memancapkan gunung-gunung ini, sungguhkah Allah yang mengutuskan anda? Yang mengutuskan Tuhan, yang mengutuskan engkau. Kalau bahasa Arab itu dia engkau, gitu saja. Bahasa kita lah, nak anda ke ataupun Tuhan ke, semua boleh ya. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda mengatakan kami wajib bersembahyang 5 kali sehari semalam. Jawab Nabi SAW, ya benar. Ujar orang itu, demi yang telah mengutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda mengatakan bahawa kami wajib membayar zakat harta kami. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu, demi yang telah mengutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Ujar orang itu pula, utusan anda mengatakan bahawa kami wajib berpuasa sebulan Ramadan setiap tahun. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu, demi yang mengutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkannya kepada anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda juga mengatakan bahawa kami wajib haji ke Baitillah apabila kami sanggup melaksanakannya. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata Anas, sesudah itu orang itu pun berlalu sambil berkata, demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi semuanya. Maka bersabda Nabi SAW, jika apa yang dikatakannya itu benar-benar jika apa yang dikatakan itu benar-benar ditepatinya, nescaya dia masuk surga. Nescaya dia masuk surga. Sebab saya rasa di sini, cuba perhati siapa yang ada kitab ni yang lain. Sebab ini kita ambil daripada internet, kita ambil daripada itu, lafaz dia begitulah. Tapi dalam setengah-setengah riwayatnya di sini dia ada wa abihi.
di akhir ini di akhir hadis yang keempat, cuba tengok teks asal dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Begitu saja dia di sini. Tetapi di dalam setengah-setengah kitab Muslim dia ada tambahan di situ. Aflaha wa abihi in sadaqa. Siapa ada kitab Muslim yang macam tu? Ada? Atau ada nota ni saja? Kalau nota ni saja dia tak ada itu. Aflaha wa abihi in sadaqa. Dia ada wa abihi. Dalam setengah-setengah nuskhah Muslim begitu. Dalam yang dipakai oleh Imam Nawawi dan lain-lain pun dia ada tu. Dia ada tu. Kalau ada kita kena ambil kira jugalah. Kena ambil kira juga. Seperti kita telah sama-sama maklum bahawa tajuk bab ni, misalnya bab yang kedua ni, bab bayan as-salawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Ini tajuk ni bukan dibuat oleh Imam Muslim. Tidak seperti dalam Bukhari kan, tajuk dia tu memang dia buat. Dan itulah yang menjadi medan perbahasan ulama-ulama dan tempat tersimpannya banyak rahsia dan ilmu Imam Bukhari. Tapi kalau dalam Muslim ni tidak. Macam ni tajuk ni yang dibuat oleh Imam Nawawi. Kalau kita tengok syarah-syarah Muslim yang lain banyak, dia berbeza-beza di sini tajuk ni. Mengikut pendapat masing-masing lah, sesuai dengan hadis yang terletak di bawah tajuk ni, sesuai dengan hadis tu. Jadi pensyarah-pensyarah tu tidak sama dalam menyebutkan tajuk ni. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Setengah-setengah orang dia tidak setuju dengan yang ini, sebab dia kata bab menerangkan tentang solat-solat yang merupakan salah satu rukun Islam. Yang tersebut dalam hadis ini bukan solat sahaja yang merupakan rukun Islam tu. Ada lagi yang lain kan. Jadi kenapa dikhususkan dengan sembahyang ataupun solat sahaja? Dia kata tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi itu kurang sesuai. Macam-macam lah, dia boleh kritik lah. Tidak salah itu, tidak salah. Memang kalau kita tengok syarah-syarah Muslim ni, biasalah perbincangan tu. Dia kata sepatutnya ini bab beberapa kewajipan, beberapa kewajipan yang difardukan ke atas kita. Ada juga yang kata begitu. Ataupun ini bab beberapa rukun Islam, beberapa rukun Islam yang perlu kita amalkan. Misalnya begitu. Jadi ada macam-macam pendapat ulama tu. Jadi kesimpulannya kita perlu tahu bahawa tajuk ini yang dipilih, yang dibuat oleh Imam Nawawi. Tapi tajuk dia yang dia buat itu kebanyakan syarah-syarahnya pakai itu. Popular lah kira syarah Imam Nawawi tu. Pasal dia Nawawi. Tapi orang lain pun hebat-hebat juga, tidak kurang kalau kita perhatikan syarah-syarah yang lain. Dan sekali nampak, sekali tengok hadis yang keempat, yang kelima, bahkan yang keenam nampak lebih kurang sama. Lebih kurang sama, terutamanya hadis yang keempat dan yang kelima. Sebab di akhir tu, perkataan akhir tu nampak sama. Saya tidak akan menambahkan daripada apa yang disebut ini, dan tidak akan mengurangi. Begitu juga beruntunglah dia kalau dia benar
lebih kurang sama. Setengah-setengah ulama cuba menjamakkan hadis ini. Tak, yang dikatakan betul ke atau masuk syurga? Tak. Ini mereka kata, orang-orang yang cuba menjamakkan itu, dia kata ini perbezaan lafaz sahaja. Maksud sama. Maksudnya syurga. Syurga. Beruntung tu masuk syurga lah. Jadi dia kata benar, cerita ni cerita yang sama. Setengah-setengah ulama kata begitu. Sebab dia tengok pada tempat-tempat tertentu tu nampak perkataannya lebih kurang sama. Kalau ada perbezaan ini pun perbezaan kerana riwayat perawi-perawi itu, dia tidak betul-betul ingat lafaz dia, tapi mafhumnya dia ingat. Dia boleh cerita masing-masing dengan cara dia. Ini satu pendapat yang cuba menjamakkan. Jamak tu maksudnya cuba mengumpulkan, pakai semua hadis itu dengan mengatakan ini berkait dengan peristiwa yang sama. Dia bukan peristiwa yang berbeza-beza. Itu satu pendapat. Tetapi yang lebih tepat bagi saya, ini berbeza-beza, cerita lain-lain, masa lain-lain, dan berkenaan dengan orang yang lain, bukan orang yang sama. Cuma lafaz yang akhir itu kebetulan ada yang sama, ada yang tidak sama, tapi bukan berkenaan dengan peristiwa yang sama. Kalau kita perhati, ini dapat kita tahu daripada mana? Kita panggil daripada siyak. Siyak, halaman ataupun cerita dia tu ada berbeza sebenarnya. Jangan kita ambil kira setengah-setengah tempat tu yang sama. Kena ambil kira berapa banyak tu berbeza tu, dari segi cara pertanyaan dia tu. Jadi kalau benda ni berlaku kepada beberapa orang pun tidak mustahil. Sebab orang yang bertanya tu ramai, bukan 1,002, ramai di sepanjang sejarah penyebaran Islam oleh Nabi SAW tu. Kalau ada 2-3 pun yang lebih kurang sama, tidak boleh sebenarnya. Boleh berlaku. Tidak boleh kita kata ini mustahil, mesti sekali saja. Tidak. Boleh kita terima beberapa kali berlaku. Terutamanya apabila kita melihat kepada bentuk soalan dia agak jauh berbeza. Misalnya hadis Talha bin Ubaidillah. Tadi saya perbetulkan yaqula gitu. Itu silap. Yaqulu, bukan surat 9. Yaqulu, baris itu lam, itu betul dah. Tertambah alif. Yaqulu. Seorang lelaki penduduk Najd mana kawasan tanah tinggi di tanah Arab, itu dipanggil Najd. Kemudian dia jadi nama pula sekarang ni, nama tempat itu di Najd. Kalau mengikut bahasa yang asalnya kawasan tanah tinggi. Datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan tidak terurus rambutnya, sa'irar ra's, rambutnya tidak terurus, tidak disikat dengan baik. Itulah kebiasaan orang-orang hulu ataupun orang-orang Arab dusun. Mereka tidak jaga sangat dari segi merapikan tubuh dia, kepala dia tak itu sangat. Macam kita lah, kita kata kalau orang kampung dia tak kisah sangat dari segi pakaian ke penampilan diri dia tu, dia tak fikir sangat. Cara hidup dia pun tidak membolehkan dia berkeadaan terurus, dalam keadaan terurus, pakaiannya apa semuanya tidak begitu keadaannya. Jadi bila dia pergi, sebab maklumnya di kalangan Nabi SAW, di kalangan sahabat Nabi SAW, mereka ni terurus dari segi rambutnya dengan berminyaknya, dengan sikapnya, dengan serbannya, atau kalau tidak serban pun rambut dia tu kemas. Baju dia pun setelah diajar, dididik oleh Nabi SAW supaya bersih, kemas, mereka tu memang kemas pada umumnya. Sebab itu dia kata kalau orang datang macam ni, dia sebut berbeza tu keadaannya daripada yang ada bersama Nabi SAW. Jadi daripada jauh lagi dia sudah bunyi dah suara dia, bukan sampai dekat baru dia kata. Daripada jauh lagi dia macam ada kata sesuatu. Kuat jugalah, tapi jauh
Oleh kerana jauh tu kami tak faham apa yang dia kata tuan. Tak dapat faham. Itulah kata Talha bin Ubaidillah. Sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh ramai lagi orang lain, sebab yang ada dalam majlis itu pun ramai juga selain daripada Talha tu. Jadi rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam. Jadi dia tanya tu jauh lagi. Ini menggambarkan keadaan Arab hulu kita kata, ataupun Arab dusun. Begitulah cara dia kurang beradab. Dia tidak tahu adab tertib itu. Sama lah dengan kita sekarang ni pun. Kalau orang kampung kan, yang hulu-hulu ni dia cakap kuat. Kalau orang bandar ni macam bisik-bisik dia bercakap, bisik-bisik dia bercakap, beradab begitu, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lembut. Lepas tu cara bercakap tu pun penuh dengan adab. Tapi dia tidak, dia pun jauh lagi. Tapi dia ada maksud yang baik, dia ikhlas. Cuma cara dia terdidik dan besar dalam keadaan begitu, dia guna begitu. Dan ini semua dapat menggambarkan kepada kita latar belakang orang-orang yang menerima Islam itu macam-macam. Dia tidak sama. Bukan semuanya orang bandar, bukan daripada asalnya yang beradab, yang berbudi bahasa, yang bersopan santun seperti Abu Bakar dan lain-lain itu, yang kaya raya tu Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Bukan begitu. Ada juga yang macam ni. Tetapi apabila mereka masuk Islam, sumbangan mereka kepada Islam sama, lebih kurang. Lebih kurang dari segi kesungguhannya, kesanggupannya, kesediaannya untuk Islam, memberikan apa saja, hatta nyawa sekalipun, itu sama. Dari segi itu sama. Jadi ajaran Islam itu betul-betul meresap ke dalam jiwa setiap golongan dan setiap mereka. Tak kira daripada golongan mana datangnya, tak kira. Bukan kata yang beradab saja yang jadi berkesan, tidak. Itu kelebihan ajaran Nabi SAW. Dan kelebihan Islam itulah sendiri secara keseluruhannya. Dia bertanya tentang Islam. Jawab Rasulullah SAW, sembahyang 5 kali sehari semalam, 5 salawatin fil yawmi wal layla. Itu antara kewajipan Islam. Jadi kira-kiranya orang ini cerita ni, dia Islam dah ni, dia Islam dah. Sebab itu Nabi tak sebut tentang syahadah apa, tak sebut. Ada juga yang datang macam ni, yang baru nak Islam. Lebih kurang begini juga soalannya. Tapi yang ini kiranya dia ni sudah Islam. Sebab itu Nabi SAW tidak sebut syahadah itu, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah rukun Islam yang lain selain itu, yang perlu diamalkan, yang baru sah diamalkan apabila seseorang itu telah Islam dan telah mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi SAW sebut sembahyang 5 kali sehari semalam. Biasanya kalau dalam kitab-kitab ni, dalam hadis-hadis dalam Quran, dia sebut malam dahulu. Dan yang dikira hari itu bagi mereka ialah malam. Sebab mengikut Islam, hari ini dia bermula dengan malam. Sebab mengikut perkiraan bulan. Misalnya hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Malam nanti bila hari ini terbenam matahari, itu bermakna bermula hari Isnin. Jadi harinya bermula dengan malam. Bermula dengan malam. Tidak seperti yang mengikut kiraan matahari ini kan. Harinya pun dia bukan bermula daripada siang juga, bukan bermula daripada terbit matahari. Tidak. Yang kita guna sebagai AM, PM itu kan, daripada 12 malam. Situ permulaan siangnya. Bermula daripada situ, tapi tidak betul-betul malam. Beza begitu. Tapi yang sebetulnya kalau kita nak kira, siang ni bila cerah lah. Itulah siang. Yang malam ini bila mula gelap lah.
lebih tepat dan lebih mudah sebenarnya kalau dikira begitu, mengikut yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sebab kalau nak kira matahari ni kan sama saja, kita payah nak kira. Tapi kalau bulan senang, semua orang boleh tengok. Dia lembut, lembut cahaya dia itu, tidak tajam. Kemudian permulaan dia tu jelas permulaan dia. Bila matahari terbenam, bermulalah malam. Kalau siang pula, bila terbit fajar shadiq, yakni bila masuk subuh. Tetapi yang siang itu siang untuk ibadat. Tapi yang betul-betul siangnya bila terbit matahari lah, bila syuruk itu. Itulah maknanya siang. Di sini berbeza dengan di tempat-tempat lain. Misalnya dalam Quran ada disebut satu ayat, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Dia sebut malam dulu, lepas tu baru siang. Banyak tempat memang dia sebut malam dulu, sebab hari mengikut Islam dia bermula dengan malam. Tapi berbeza dengan hadis ini. Jika kita tengok 5 sembahyang fil yaumi wal layla, bukan fil layla wal yaum. Dia tidak sebut gitu. Kenapa begitu? Itu ada perbezaan daripada biasa. Mengikut kebanyakan ulama, mereka mengatakan sebabnya Nabi SAW sebut hari dahulu di sini, siang dahulu di sini sebelum malam, padahal di tempat-tempat lain disebutkan malam dahulu. Sebabnya ialah kerana sembahyang 5 waktu tu dari segi difardukan mula-mula sekali ialah sembahyang siang, bukan sembahyang malam. Jibril bila Rasulullah SAW terima sembahyang 5 waktu ni pada malam Mi'raj dan dia turun ke bumi, Jibril pun turun juga ajar dia waktu sembahyang. Jadi waktu sembahyang yang mula-mula Jibril ajar, yakni Nabi berimamkan Jibril dan orang ramai ini berimamkan Nabi. Begitulah yang berlaku dalam kitab-kitab hadis, disebutkan begitu. Yang mula-mula sekali mengikut riwayat yang sahih ialah sembahyang zuhur, bukan subuh. Tapi ada juga yang sebut subuh. Tapi kalau kata subuh pun itu siang juga, permulaan siang, walaupun tidak jelas. Tetapi yang lebih tepat berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan kebanyakannya menyebutkan waktu zuhur. Jadi ia bermula sembahyang ini, bermula kefarduannya kepada umat dengan sembahyang waktu siang. Sebab itu dia sebut siang dahulu, untuk menarik perhatian kita ke situ. Jadi orang itu tanya, ada lagikah sembahyang lain yang wajib ke atas saya selain itu? Hal alayya ghairuhunna? Ada lagi kah? Nabi SAW kata tidak ada, kecuali kalau ada pun sembahyang sunat lah, kalau kamu nak buat. Jadi daripada sini, hadis ini dapat kita ketahui bahawa sembahyang yang difardukan ke atas kita ialah sembahyang 5 waktu itu sahaja. Yang lain-lain bukan fardu. Daripada sini lah yang kita tahu. Kalau dalam Quran dia tak sebut, tak disebut sembahyang 5 waktu gitu, tak ada. Cuma disebut masa saja, masa ni gitu. Tapi tidak jelas. Jadi hadislah yang menjelaskan sembahyang manakah yang difardukan. Banyak kan sembahyang, banyak sembahyang yang kita belajar, yang kita dapati dalam hadis. Sembahyang sunat itu, sunat ini, yang lain, tapi semuanya sunat. Paling tinggi kalau ada pun yang mengatakan selain daripada sembahyang 5 waktu ni, ada yang lebih kuat sikit, ditekankan sikit, dia tidak kata fardu juga, dia kata wajib sahaja. Ini Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengannya. Dia kata selain daripada yang 5 ni ada lagi sembahyang yang lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan yang lain-lain. Itu dipanggil sembahyang wajib, macam witir. Witir wajib. Sembahyang sunat subuh wajib. Kalau wajib, kita buat dosa. Dosa? Kamu wajib fardu. Dia begini, itulah sebab itu jumhur ulama tidak setuju. Tidak setuju. Mereka pegang dengan hadis inilah. Sebab adakah
saya berkewajipan melakukan sembahyang yang lain selain daripada yang disebut ini? Nabi kata tidak ada. Bila tidak ada, alayya itu sama ada kita kata fardu. Alayya bahasa Arab menunjukkan kena, saya kena, jadi bila saya kena itu boleh jadi wajib, boleh jadi fardu. Mana Nabi SAW sudah menafikan kedua-duanya. Lah, dia kata tidak ada, bermakna tak ada lah. Bukan yang fardu saja tidak ada, yang wajib juga tidak ada. Sebab dia tidak guna perkataan fardu atau wajib di sini. Daripada situlah jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan fardu atau wajib 5 saja. Yang lain-lain semua sunat. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Dia ada lagi 3 peringkat. Ada yang fardu, ada yang wajib, dan ada yang sunat. Dia ada 3 peringkat sembahyang ini. 3 peringkat. Jadi bagi mereka, Imam Abu Hanifah kata yang dinafikan di sini ialah yang fardu. Yang fardu hanya 5, tapi tidak dinafikan yang wajib. Selain yang fardu tu ada lagi yang wajib dan yang sunat. Apa beza yang wajib dengan yang sunat, yang wajib dengan yang fardu ni? Dia kena ikut cara dia, istilah dia. Bagi Imam Abu Hanifah, sembahyang yang wajib, sembahyang yang fardu ini ialah yang sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i mana? Quran atau amalan Nabi SAW sepanjang hayatnya, yang ada ancaman kalau tidak buat, neraka ke atau macam-macam lagi lah hukumannya. Dan sampai ke peringkat mutawatir. Itu yang fardu. Dari segi amalan umat ini, semua mana-mana pun pergi tetap terima itu. Itulah yang fardu. Dan sabitnya berdasarkan dalil yang qat'i. Tapi yang wajib ini dia tidak sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Dalam Quran tidak ada, tapi dalam hadis ada. Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Walaupun tidak fardu, tapi tak pernah tinggal. Dan dia bagi penekanan itu kuat lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain-lain. Dan dalilnya bukan qat'i. Dalilnya bukan qat'i. Itu wajib bagi dia. Sebab itu kita tengok orang-orang Hanafi kan dia kuat sembahyang. Kuat sembahyang. Dari segi sembahyang kan, sembahyang apa-apa dia lepas sembahyang dia terus sembahyang. Dan sembahyang witir ini wajib. Kerana kalau tak buat berdosa. Kalau tak buat berdosa. Begitu ya. Tapi fardu dia sama juga. Fardu 5 juga. 5 juga. Sama juga macam dia kata baca Fatihah dalam sembahyang. Fatihatul Kitab itu wajib. Dia tidak kata fardu. Dia tidak kata fardu. Mazhab Hanafi tak kata fardu. Yang fardunya lain. Fardu itu rukun lah. Itu bukan rukun kan. Wajib saja. Mana kalau tak buat sembahyang itu sah juga. Sembahyang itu sah, tapi dia berdosa. Jadi kena baca Fatihah tu, kena baca juga. Sebab itu orang Hanafi di mana-mana baca Fatihah. Cuma kita ikut sembahyang dia. Dia baca Fatihah juga. Tapi dari segi perbahasan ilmunya, dia kata itu tidak rukun, bukan fardu. Hanya wajib. Kalau tak buat sembahyang tu sah. Tapi kalau orang lain macam Syafi'i lain-lain memang tak sah. Memang tak sah. Itu beza je. Dia beza. Ada wajib, ada fardu. Adapun umum mazhab ni kebanyakannya dia wajib dengan fardu dia sama saja. Sama. Kecuali dalam bab haji apa tu, itulah ada beza. Mazhab lain pun ada beza. Tapi kalau dalam bab lain sama saja, fardu dengan apa ni, wajib. Hanafi tidak. Dalam perkara-perkara lain pun dia ada wajib dan ada fardu. Gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Sebab dalam hadis cuba kita perhatikan. Dia tanya tentang Islam. Nabi SAW jawab 5 salawatin fil yawmi wal laylah. Faqal hal alayya ghairuhunna. Adakah saya kena buat sembahyang yang lain selain daripada yang disebut itu? Saya kena
Dia sebut gitu ya. Dia tidak sebut fardu ke ataupun wajib. Bila begitu termasuk di dalamnya fardu dan wajib. Nabi menafikan kedua-duanya. Mereka pegang begini, mereka tidak pegang hadis ni, dia pegang dengan hadis yang lain, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan. Dia sebut fardu kepada kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia sebut fardu, dia tidak sebut wajib. Itu menunjukkan ada beza di antara fardu dan wajib. Kita tidak nafikan yang 5 itu fardu, cuma kita kata yang lain ini wajib. Itu beza dia ni. Kalau nak kira umat Islam ni, mana-mana pun kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua terima sembahyang yang fardu 5. Tak ada beza, tak ada khilaf di situ. Cumanya takjilan, sebab dia kata fardu lain, sebab dalam hadis sebut fardu, walaupun di sini tidak sebut. Jadi alayya di sini dengan makna fardu lah yang Nabi nafikan itu. Tapi Nabi tidak nafikan yang wajib, kata. La illa an tatawwa, tidak ada yang wajib selain itu, yang fardu selain itu, kecuali sunat. Kalau kamu nak buat sebagai sunat, illa an tatawwa, ada 2 pendapat di sini. Satunya mengikut setengah ulama, dia kata istithna di sini adalah istithna munqati'. Yang kedua berpendapat istithna di sini adalah istithna muttasil. Ini kita bahas dari segi istilah sedikit, dari segi ilmu nahwu. Sebab Nabi SAW guna la illa. Illa itu makna lafaz yang menunjukkan pengecualian. Jadi pengecualian ni mengecualikan sesuatu ni yang selepas ni adakah sama dengan yang tersebut sebelum ni atau lain? Mana dari jenis yang sama ke tatawwu' itu ataupun jenis lain? Istithna munqati' menunjukkan selepas illa itu bukan dari jenis yang disebut sebelum itu, bukan dari jenis yang disebut sebelum itu. Kalau yang disebut sebelum itu wajib, maka yang ini bukan wajib. Itu maksudnya munqati'. Ini sunat lain cerita, bab lain. Tapi kalau istithna muttasil, bermakna yang tersebut selepas daripada illa itu dari jenis yang tersebut sebelum itu juga, mana wajib juga. Situlah dia kata ni, orang-orang Hanafi kata illa di sini istisna apa? Mereka pakai istithna muttasil. Sebab apa muttasil? Takkanlah kita kata yang sunat ini jadi wajib pula. Sunat-sunat dah. Mereka kata tidak begitu. Mazhab Hanafi, Malik, dia kata tidak. Kecuali kalau engkau melakukan sesuatu yang sunat, maka jadi wajib. Gitu maksudnya. Jadi termasuk dalam yang sebelum itu wajib, ini pun jadi wajib juga kalau kita telah mula melakukannya. Sembahyang sunat memang sunat asalnya, tetapi bila kita telah melakukan sembahyang sunat, kita wajib menyempurnakannya. Kalau tidak berdosa, jadi wajib ke atas kita menyempurnakannya. Itu kan dia faham di mana? Di mana dia faham? Illa itulah. Illa itu illa istithna muttasil. Istithna muttasil memberi makna yang selepas ini pun hukumnya sama dengan yang sebelum itu. Yang ini wajib juga apabila telah dimulakan. Kalau belum dimulakan, tak wajib. Tapi kalau telah dimulakan, jadi wajib. Jadi sama dengan hukum sebelum itu. Gitu. Itu istithna muttasil. Kalau istithna munqati', macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain lagi, dia kata ini istithna munqati'. Tidak ada yang fardu, yang wajib itu. Yang ada sembahyang selain daripada yang wajib itu ialah yang kau lakukan sebagai sembahyang sunat. Jadi kalau kita lakukan sembahyang sunat, kita telah mulakan sembahyang sunat, ia tidak wajib kita sempurnakan. Kalau kita berhenti tengah jalan pun tak berdosa. Tak berdosa. Bebas kita, ia tetap sunat. Sebab daripada asal lagi dia ni tidak sama dengan sembahyang sebelum itu. Bukan wajib. Apalagi nak kata fardu.
Jadi ia tetap sunat. Jadi hakikat selepas illa di sembahyang selepas illa ni berbeza daripada hakikat sembahyang sebelum illa. Sembahyang 5 waktu berbeza. Dia begini. Dia kena faham dari segi nahwu Arab. Dalam Quran misalnya disebut wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika kami kata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Jadi kecuali illa iblis. Illa di situ istithna munqati' ke muttasil. Sama juga. Di mana-mana pun kalau bertemu akan ditanya begitu. Muttasil ke munqati'. Kalau muttasil bermakna iblis itu dari jenis malaikat juga. Malaikat juga dia tu. Bukan jenis lain. Macam kita kan manusia, malaikat jenis lain. Ni iblis ni bila dia dikecualikan daripada malaikat yang tersebut sebelumnya, bermakna dia daripada jenis malaikat juga. Cuma dia tidak ikut seperti malaikat lain. Ini orang panggil istithna muttasil. Ada juga yang kata illa di sini istithna munqati', bukan muttasil. Maknanya iblis itu bukan dari jenis malaikat dan makhluk lain. Kejadian lain macam kita, makhluk lain, kejadian lain, bukan jenis malaikat. Jadi pada ketika punya makhluk yang ada, yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya bersujud kepada Adam tu, malaikat dan iblis, dua jenis yang berbeza. Satu jenis kejadian Allah tunduk, satu lagi jenis tidak tunduk. Itulah iblis. Ini istithna munqati'. Dia pakai istithna munqati'. Yang mana yang betul? Itu perbincangan lah. Ahli-ahli tafsir bincang. Yang mana yang betul? Bagi saya yang betulnya istithna munqati'. Mana bukan jenis malaikat. Sebab dalam Quran ada disebut kana minal jinni. Dia sebut iblis, kemudian dia sebut kana minal jinni. Ia tu dari jenis jin. Jin lain, malaikat lain. Jadi bermakna illa di situ illa munqati', bukan muttasil. Ustaz, kita faham malaikat tadi. Iblis dan iblis itu tunggal juga ataupun itu pun ada perbincangan juga. Kumpulan dia. Begitu. Oh, jin tak? Semua macam tu. Mana kumpulan jin lah. Hakikatnya kumpulan jin. Iblis bukan seorang saja. Iblis ketua. Ketua. Jadi sudah ada dah kumpulan jin, seperti mana sudah ada kumpulan malaikat. Jadi dua jenis yang berbeza, yang berlainan hakikatnya. Jadi kalau kita kata istithna munqati', bermakna yang selepas illa itu berlainan hakikatnya daripada yang tersebut sebelumnya. Possible yang kata iblis tadi, iblis saja dan mungkin jin lain turut. Ya. Boleh jadi. Yang macam tu sifatnya dipanggil iblis. Atau jin kafir. Jadi pada masa itu ada yang turut. Ada. Begitu. Baru nampak kan, jin itu ada yang Islam. Kenapa yang Islam sekarang ni keturunan mana? Keturunan itulah. Tapi satu kumpulan daripadanya yang di kepala iblis tak tunduk. Hakikatnya jin, bukan malaikat. Maknanya selepas illa iblis, hakikat iblis tidak sama dengan hakikat malaikat yang tersebut sebelum itu. Itu maknanya illa ni illa istithna munqati'. Sama juga di sini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad pakai illa di sini dengan makna istithna munqati', dengan arti hakikat sembahyang sunat ni berbeza daripada hakikat sembahyang 5 waktu yang tersebut sebelum. Sebab yang sebelum itu kalau kita tak buat dosa, beza tu. Yang ini kalau kita tak buat pun tak berdosa. Kalau kita buat dapat pahala ya, tapi kita tidak berdosa, kita tak terikat. Sebab dia pakai illa di sini illa istithna munqati'. Tetapi ulama yang kata illa di sini illa istithna muttasil, dia kata wajib juga sembahyang sunat ni, tapi pada asalnya tidak wajib. Setelah kita mulakan, itu baru jadi wajib. Misalnya kita kata kita nak buat haji ke umrah, ada asalnya setelah kita telah buat layak fardu tidak wajib,
Tapi kalau kita nazar, jadi wajib. Yang sunat pun Yang wajib itu pada ketika kita solat ke atau sepanjang masa kita akan sembahyang sunat yang sama? tidak, yang itu saja. Pada masa itu. Pada masa itu. Jadi mana kita tidak boleh berhenti sembahyang sampai sembahyang. Begitu. Kalau kita berhenti dosa. Oh, pada masa itu saja. Pada masa itu saja. Jadi kecuali kalau kita buat yang sunat. Bila kita buat, dia jadi wajib. Ikutlah sembahyang apa pun. Jadi kita kena sempurnakan. Dia pegang dengan yang mana? La tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Maknanya batalkan setelah kita buat. Tuhan ayat tu. Dia kata. Jadi di sini Nabi SAW kata kecuali kalau kamu buat yang sunat. Kalau kamu sudah buat, jadi wajib. Kalau kamu tak buat, tidak wajib. Begitu dia. Sebab apa dia kata? Ini istithna muttasil. Tapi ada hadis yang mengatakan sahabat masa bila waktu subuh datang lambat, dia nak solat, dia berhenti pasal dari kamar. Adakah dalam tradisi? Macam mana? Seorang sahabat datang, Rasulullah dia tengah nak habiskan solat sunat sebelum subuh, kemudian dia berhenti. Siapa? Salah seorang daripada sahabat tu lah. Kemudian dia pun join, dia pun berhenti solat sunat tu, dia nak habiskan. Kemudian bila dia bangun, dia kata dia nak, kerana tadi dia tak lepas, dia nak sembahyang pun lepas dia. Itu pun ada sabit dengan kata boleh berhenti kan? Itu dari segi keharusan saja. Tidak boleh kita terima sebagai wajib. Nak faham wajib atau tidak wajib di sini saja. Sama ada illa ini muttasil ataupun munqati'. Orang-orang yang mengatakan wajib tu bila kita sudah mula, dia pegang illa ini sebagai muttasil. Apa bezanya muttasil dan munqati' ni? Muttasil ni kata mereka mengikut ahli-ahli nahwu bahasa Arab, dia hukum ni kadang-kadang hadis ni dia kait dengan kaedah tu. Kaedah bahasa macam nahwu Arab. Dia kata pada asalnya, kebanyakannya kalau istithna ini dia termasuk dalam istithna muttasil, bukan munqati'. Jadi sepatutnya kita kena pakai itulah, muttasil lah. Di sini pun kecuali kalau ada dalil yang tak memungkinkan kita pakai istithna itu sebagai muttasil, baru kita pergi kepada munqati'. Misalnya kita kata semua pelajar datang kecuali kita sebut nama siapa, kecuali Khalid. Jadi Khalid kecuali itu, Khalid itu sebut selepas kecuali kan. Jadi Khalid itu hakikatnya sama dengan pelajar yang tersebut sebelum itu, manusia jugalah, orang juga. Itu istithna muttasil. Kalau kita kata semua pelajar datang kecuali keledai, kecuali kambing di luar, itu istithna munqati'. Mana hakikatnya tak sama dengan pelajar. Pelajar ni semua orang. Kambing itu untuk apa pun masuk. Kenapa dia sebut? Nak sebutnya semua masuk, semua ada, kecuali kambing tak masuk. Itu munqati'. Mana hakikat kambing itu tidak sama dengan hakikat pelajar. Itu bezanya. Sama juga di sini. Dia difaham daripada kaedah. Perbezaan mazhab imam-imam besar dalam perkara ini terletak di situ. Pada illa itu, sama ada ia muttasil atau munqati'. Yang mengatakan muttasil, dia kata jadi wajib bila mulakan. Kalau tak mulakan tak wajib. Sama seperti yang kita nazarkan lah. Sesuatu yang kita nazar nak sembelih kambing misalnya, itu tidak wajib asalnya, tapi bila kita sudah menazar, wajib atas kita melaksanakannya. Sembahyang pun begitu juga. Tapi bagi yang mengatakan munqati', tidak, dia tetap sunat. Sunat sama bila sunat, kalau kita batalkan tak berdosa sebab sunat. Dan buktinya mengikut jumhur ulama, dia kata Nabi SAW ada bersembahyang witir ketika dia di atas kenderaannya, dia tak turun. Ini bukti menunjukkan witir itu sunat. Sebab kalau sembahyang fardu, Nabi turun di tempat yang dia boleh turun. Dia tidak sembahyang di atas kenderaan. Ini bukti bahawa sembahyang ini sunat. Dia ambil bukti-bukti lain pula, tengok di lain pula selain daripada yang ini. Tapi bagi orang yang kata wajib itu, dia kata Nabi tak pernah tinggal, dan Nabi menekankan sangat sembahyang ini lebih daripada yang lain.
lebih daripada yang lain. Jadi sebab itu dia kata wajib. Itulah sokongan-sokongan, dia cari sokongan-sokongan yang lain lah. Tapi pada dasarnya kalau kita tengok kepada hadis ini saja, maka perbezaan sama ada hukum wajib atau tidak wajib, ia terletak pada illa itu dipakai sebagai istisna apa. Itulah ringkasannya. Dan berpuasa di bulan Ramadan, tanya kata orang itu, adakah puasa lain yang diwajibkan ke atas saya selain daripada puasa di bulan Ramadan itu? Orang itu kata tidak, kecuali kalau kamu melakukan sebagai sunat, puasa sunat. Mana yang lain-lain daripada itu adalah sunat semuanya. Sama juga dengan tadi, illa itu munqati' ataupun muttasil. Semuanya berdasarkan kaedah itu. Bagi orang yang mengatakan muttasil, bermakna bila seseorang itu dia puasa sunat, dia start dah puasa sunat, dia tak boleh batal. Dia kena teruskan berpuasa sampai habis, sampai ke petang lah, sampai terbenam matahari lah, jatuh matahari. Sebab apa? Sebab dia kata istithna di sini adalah muttasil. Tapi bagi orang yang mengatakan istithna munqati', dia kata tidak. Dia mulakan ke atau belum mula lagi, tetap sunat. Kalau dia batalkan pun tak berdosa. Kalau berdasarkan di sini itu saja. Tapi kalau masing-masing ni cuba cari dalil yang lain, bukti yang lain pula. Ada berapa banyak dalil yang Nabi SAW tengok isteri dia puasa, lepas tu dia batalkan, Nabi suruh dia qada. Ini menunjukkan wajib. Tapi orang yang kata tidak wajib pula, dia kata Nabi SAW sendiri berapa banyak, berapa kali dia berpuasa. Bagi dia tanya ada makanan apa-apa, ada. Bila ada saya nak buka, mudah-mudah saja. Dan dia tak ada sebut pun qada. Ini menunjukkan sunat. Bermakna dia kembali kepada kaedah tadi lah. Kaedah tadi yang ulama kata ini istithna munqati' itu lebih tepat berdasarkan amalan Nabi. Dia ada buka puasa dan dia tidak qada. Nampaknya dia muda-muda dalam perkara itu. Jadi sesuailah dengan hadis ini, yang wajib atau yang fardunya hanyalah puasa bulan Ramadan. Yang lain semua sunat. Bila sunat, keadaannya begitulah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi masing-masing dalil. Kemudian yang satu pihak ni, dia kata itu Nabi SAW lain, kita tak boleh tengok dia, kita kena tengok apa yang dia suruh orang lain. Sebab kita ni umat. Jadi dah, kalau dia suruh isteri dia qada, maknanya tak boleh batal lah. Bila kita dah mula berpuasa, kena sempurnakan. Kalau tidak sempurnakan, kena qada. Kalau tak buat begitu, berdosa. Sebab dia sudah jadi wajib apabila dimulakan. Itu pendapat masing-masing lah. Pendapat masing-masing. Kemudian ulama bahas lagi, adakah puasa sebelum Ramadan ini difardukan? Sama juga sembahyang, adakah difardukan kepada umat sebelum sembahyang fardu? Khilaf pula di sini. Jadi kebanyakannya mengatakan kalau sembahyang tahajud tu kepada dulu fardu, kepada umat sunat, kepada Nabi fardu. Kemudian selepas itu mengikut setengah-setengah ulama, dia kata dimasukkan kefarduannya kepada Nabi, dimasukkan. Cuma jadi sunat saja kalau sembahyang. Kalau puasa Ashura, ada yang mengatakan puasa Ashura itu difardukan kepada umat. Bila difardukan bulan Ramadan ini, itu masuk, tidak ada, cuma tinggal sunat saja. Jadi macam-macam lah pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada yang difardukan seperti ini, mana-mana puasa sebelum puasa Ramadan. Kalau ada pun itu dari segi amalan saja, nak kata dengan lafaz fardu, itu tidak ada. Paling tinggi pun mungkin di peringkat wajib saja. Itu pun tidak sebenarnya, hanya sunat, hanya sunat. Fardu baru apabila difardukan puasa bulan Ramadan. Fardu itu macam mana? Misalnya kita tengok dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba,
sama dengan furidah, di fardu, kutiba, bukan digunakan untuk wajib tu, fardu. Kemudian kalau tengok dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang rukun Islam, memang sebut puasa. Puasa mana? Puasa bulan Ramadan. Tidak ada puasa-puasa yang lain pernah disebutkan macam ni. Jadi kita tak boleh menyamakan taraf puasa-puasa yang lain itu dengan puasa ini, walaupun sebelum difardukan puasa bulan Ramadan. Itulah yang sebaiknya. Walaupun ada pendapat yang berbeza dengan itu, yang kata fardu itu adalah, tapi dari segi dalil kalau kita tengok tidak ada yang kukuh. Tidak ada yang kukuh. Dan Rasulullah SAW menyebutkan zakat, itu pun yang wajib juga. Ini semua termasuk dalam rukun Islam yang perlu dilaksanakan oleh seseorang Islam itu bila cukup syarat. Ialah dia kata, hal alayya ghairuha, adakah sesuatu zakat ataupun pemberian harta kepada golongan tertentu yang wajib ke atas saya, yang kena saya keluarkan selain itu? Jawab Nabi SAW, tidak ada. Jadi daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa yang wajib, yang fardu hanyalah zakat, mengeluarkan zakat apabila cukup syaratnya. Ini cukup nisabnya, cukup haulnya, ataupun apabila sampai masanya, misalnya zakat fitrah, bila sampai masanya. Jadi tidaklah perlu cukup haul di situ kan. Bila ada saja sejumlah duit atau harta yang boleh kita kata dia tak termasuk dalam fakir miskin, kenalah. Tapi kalau zakat perniagaan, zakat lain-lain itu, dia perlu ada nisabnya yang tertentu dan perlu cukup haul ataupun cukup setahun. Jumlah itu tidak berkurang daripada nisabnya dalam masa setahun. Kalau kurang di tengah-tengah tu tak kira. Tak kira. Dia kena kira setelah cukup. Nisabnya setahun terus dalam keadaan di atas daripada paras cukup. Dan Nabi SAW sebut tidak ada. Yang lain-lain itu semua sunat lah. Yang kita kata infak, belanja, kita buat itu, tidak ada. Ini kalau sebagai orang Islam secara umumnya terhadap masyarakat Islam. Berbeza dengan kalau seseorang itu dia suami, maka adalah kewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak itu. Itu lain. Ini kepada orang lain. Tak ada kena-mengena dengan tanggungjawab kita sebagai ayah. Itu lain. Ini sebagai hak masyarakat. Adapun yang tadi isteri itu hak keluarga. Wajib juga itu. Wajib, bukan sunat. Nanti kita kata pula, jadi yang wajibnya zakat, yang lain-lain belanja untuk isteri pun itu tidak wajib. Bukan begitu. Silap tu. Itu kewajipan dari sudut lain. Kewajipan keluarga, dalam keluarga. Ini kewajipan terhadap masyarakat. Sebab itulah tidak dibenarkan diberi benda-benda ni, zakat ni kepada isteri ke, kepada orang bawa tanggungan. Sebab itu kewajipan tu sudah ada pun. Kewajipan sebagai suami, kewajipan sebagai ayah misalnya sudah ada pun. Kewajipan masyarakat. Tapi di sini ada perbezaan lagi di kalangan ulama tentang selain zakat tu ada ke lagi kewajipan terhadap orang-orang kaya. Di situ ada khilaf. Setengah ulama dia pegang dengan zahir hadis ini, dia kata tidak ada. Tetapi setengah ulama mengatakan tidak, masih ada lagi jika masyarakat tidak mencukupi dengan zakat yang sedia diambil itu, tidak mencukupi keperluan mereka melebihi daripada jumlah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam, maka masih ada lagi tanggungjawab terhadap orang-orang kaya. Daripada situlah ulama-ulama mengatakan boleh dikenakan cukai selain daripada zakat. Dia berpegang dengan ayat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Satu lagi dalam hadis, inna fil mali la haqqan siwa zakat.
Sesungguhnya pada harta itu ada lagi hak orang lain selain zakat. Jadi katakanlah zakat tak mencukupi dalam masyarakat itu, keperluan masyarakat ni kemiskinannya sangat teruk, jadi pemerintah boleh mengenakan cukai dalam bentuk cukai, tidak salah. Sebab apa? Untuk memenuhi keperluan-keperluan. Ataupun keperluan itu tidak nanti miskin, misalnya nak buat jalan raya, nak buat jambatan, ini semua keperluan masyarakat. Jadi boleh lagi dia ambil daripada kalangan-kalangan tertentu, yang kiranya duit dia tu lebih lah, sangat banyak sangat, dia boleh lagi tentukan apa yang kita panggil cukai berdasarkan dua dalil tadi. Satu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak kepada peminta, yakni orang-orang yang memerlukan dan orang-orang yang malang. Mana ada. Tapi orang-orang yang mengatakan tidak ada selain daripada zakat, dia kata hakun itu maksudnya zakat lah. Dia sudah bagi zakat, selesai lah. Dan sebenarnya kalau zakat itu dikutip dan dibahagi dengan betul, nescaya dapat memenuhi keperluan masyarakat. Ustaz, cakap dulu. Kalau pemerintah Islam, ada orang yang bukan Islam, kita minta dia zakat ataupun tak boleh. Tak ada. Memang kita tak boleh minta. Tak boleh zakat. Zakat lah. Jadi bila kita dalam kumpulan kita, orang yang bukan Islam pun ada yang miskin, wajib tak dalam zakat kita bagi kat dia? Itulah, ini hak orang Islam, kelebihan orang Islam. Tak ada kena-mengena. Untuk membantu mereka perlu diambil daripada sumber lain. Ini untuk Islam. Jadi orang-orang kafir pun dia akan nampak persaudaraan Islam, kelebihan jadi Islam. Itu satu tarikan sebenarnya. Dalam masyarakat ni orang akan tertarik kepada Islam. Jadi kalau duit daripada zakat tu dibagi kepada orang kafir, itu menunjukkan tak boleh. Kecuali kalau mu'allaf tu lah. Mu'allaf satu yang masuk Islam, satu lagi mengikut setengah-setengah ulama ni, dia kata yang belum masuk Islam pun kita nak dakwah dia. Nak tarik. Itu pun termasuk dalam wal mu'allafati qulubuhum, untuk menjinakkan hati dia dengan Islam. Termasuk dalam itu. Itu lain. Tapi kalau saja begitu tak boleh. Kerana kita tahu dia miskin pun tak boleh, tak termasuk. Haram pun tak boleh. Dosa haram. Tak boleh. Sebab ini dia berkait dengan ibadah, dan ini khusus rukun Islam dan menampakkan kelebihan dan keistimewaan Islam. Jadi kalau kita bagi kepada semua, tak adalah nampak kelebihan Islam, persaudaraan Islam, tarikan Islam. Itu satu bentuk tarikan kita. Baik. Satu lagi, inna fil mali la haqqan siwa zakat. Di dalam harta itu ada lagi hak orang lain selain zakat. Ini paling terang. Jadi kalau ayat tadi boleh orang kata haqqun lis-sa'ili wal mahrum, itu maksudnya zakat lah, hak orang lain tu. Boleh ditakwil begitu. Tapi kalau hadis ini inna fil mali la haqqan siwa zakat, tak boleh dia takwil. Mana selain daripada zakat masih ada lagi. Tapi ini bukan suatu yang mesti dalam setiap masa, dalam keadaan-keadaan tertentu di mana perlu sangat kepada pertolongan orang-orang yang kaya atau kelas tertentu, orang berniaga ke apa-apa yang dia dapat keuntungan banyak, kerajaan tahu, dia boleh kenakan cukai ke atas mereka untuk memenuhi keperluan masyarakat. Jadi lebih mewah lah masyarakat. Dan zakat lagi, ada lagi yang itu. Jadi yang ini sebut ni, yang Nabi sebut ini yang mesti. Adapun yang tadi tidak mesti. Jadi yang pak cukai tadi itu boleh tak diajukan kepada yang bukan Islam? Boleh. Itu boleh. Walaupun duit orang Islam. Islam boleh. Sebab atas nama cukai. Tapi kalau zakat tak boleh. Dia khusus dengan Islam. Dan di sebaliknya kalau kita ambil cukai daripada orang sama juga Islam pun kita boleh guna untuk kita boleh guna. Boleh. Jadi yang maksud dia kata di sini yang mesti. Adapun yang disyariatkan jadi sebagai rukun. Kalau ada mesti begini. Adapun yang tadi selain daripada zakat tu ada lagi hak orang lain, itu tidak mesti, bukan dalam semua keadaan. Pemerintah dapat mengetahui bila diperlukan begitu. Jadi kalau bila diperlukan, bolehlah dia ambil lebih sebagai cukai. Itulah asas percukaian dalam Islam.
ada terima, Islam pun terima juga cukai. Cumanya tak bolehlah berlebihan sampai menganiayai, menyebabkan orang jadi lemah semangat, atau itu lain cerita. Tapi asasnya ada. Mana asasnya? Itulah inna fil mali la haqqan siwa zakat. Tapi itu tidak tetap. Yang disebut di sini ialah yang tetap. Kecuali yang sunat. Jadi yang lain-lain itu semua sunat. Banyak lagi saluran-saluran untuk kita membelanjakan harta benda kita dan dapat pahala yang besar. Banyak digalakkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, galakkan supaya infak, berbelanja di jalan Allah itu sangat banyak. Tapi dia ada panduan. Itu kelebihan Islam ni dari sudut ekonominya pun. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Mereka akan bertanya kamu tentang apakah yang mereka nak belanjakan. Jawab, katakan al-afwa, yang lebih daripada keperluan kamu. Jangan sampai kita jadi papa kedana, nak infak, nak buat kebajikan pun. Jangan sampai anak-anak di rumah kita kebuluran. Al-afwa mana? Yang lebih daripada keperluan kita. Kita lebih tahu keperluan kita setakat mana. Itu dari segi infak yang umum. Yang umum macam itu cara. Tapi kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi ni, dia banyak pelik-pelik. Saya belajar mazhab ni, memang tengok Hanafi ni memang pelik lah banyak kali. Dia kata ini yang fardu, tapi ada lagi yang wajib, kata dia. Yang wajib ni macam mana? Semua hasil pendapatan kita kena bagi kepada masyarakat. Dia kehidupan bermasyarakat dalam konsep Hanafi cukup kuat, cukup besar. Daripada ibadat kita tengok sampai kepada semua hukum dia cukup jaga masyarakat. Tapi kalau kita tak perhati, kita tak nampak. Kalau belajar betul memang nampak. Cuba tengok kalau dalam sembahyang yang kita nak sebut ni cerita lain kan. Jadi kalau Hanafi mengatakan wajib, ini berkenaan dengan zakat. Cuba tengok sembahyang dulu. Sembahyang dia, kalau bila sembahyang dia mesti rapat-rapat. Rapat-rapat. Kemudian cuba perhatikan, bila dia sujud kan, dia tak buka tangan. Ni siku ni, dia tak buka. Sebab orang dekat tu dekat, bila rapat jadi menyakiti orang lain. Bila kita ramai-ramai, kita kena bagi ruang, biar orang lain selesa. Jadi dia kata, walaupun sunnah Nabi kalau kita sembahyang sendiri memang buka, tapi bila kita sembahyang mau, kita kena letak bawah ni, dekat ni, rapat. Tak apa, itu lebih baik kalau dalam jemaah. Pasal apa? Menjaga jemaah. Kemudian cuba kita tengok, bila duduk, cara duduk dia, tahiyat dia, awal ke akhir dia sama. Dia seperti tahiyat awal, yang ni duduk orang panggil iftirash, bukan tawarruk. Sebab duduk cara itu lebih selesa, orang boleh duduk rapat-rapat. Tapi kalau kita duduk secara tawarruk, yang ni seperti mazhab Syafi'i, tahiyat akhir tu dia mengganggu sedikit, kena orang lain. Dia perlu ruang yang luas. Jadi kena sedia, dia tak boleh rapat. Sebab kalau rapat sangat dia jadi tertindih. Kalau orang yang sakit, ibu jari kaki ke atau sebagainya, dia mengganggu. Jadi dia jaga daripada ibadat tu lagi. Cuba tengok. Yang buat itu 2 hari je mana? Macam mana? Buat yang ni tadi 2 hari ni berapa yang mana? Dia bagi Imam Bukhari, dia apa ni? Tidak. Dia seperti Syafi'i. Mana dia kena duduk? Dua cara. Situ banyak pula khilaf tu, banyak pula. Tak apalah. Kemudian kalau kita tengok dalam bab zakat di harta benda, dia kata setiap pendapatan kita kena keluar 1/10 daripada dia, walaupun tak cukup nisab. Yang nisab tu kalau harta-harta yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil, katakanlah orang meninggal sayur saja, dia pun kena juga. Dia panggil usyur, bukan zakat. Bukan zakat. Mana dia tidak menyamai zakat. Zakat ni yang ada nisabnya, sampai cukup nisabnya dan cukup setahun, cukup haul. Adapun yang ini tidak. Katakanlah dia pergi cari kangkung, dia jual kangkung, dia dapat 10 berkas. Satu berkas daripadanya dia kena bagi kepada orang-orang miskin ataupun masyarakat yang memerlukan. Sama ada dalam bentuk itu kangkung tu ataupun dalam bentuk duit, jumlah hasil dia mesti kena bagi begitu. Dipanggil usyur. Ini hak masyarakat. Tak cukup nisab pun. Kalau dia cari madu, katakanlah
dalam hutan dapat 10 baldi, kita katakanlah 10 baldi, 1 baldi daripadanya kena untuk masyarakat, usul. Itu mazhab dia. Tapi bagi orang lain tak, dia kata tak ada, la illa an taqaw, tidak ada kecuali kalau kamu nak buat sebagai satu amalan sunat. Yang ni infak yang lain tu apa bentuknya pun semua sunat. Yang wajibnya ialah, yang mestinya ialah zakat. Yang lain tidak, tak mesti. Itu mengikut jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah kata, dia pun tidak kata sama taraf, tapi wajib lah. Dia ada istilah wajib, fardu, wajib, sunat. Jadi yang tadi kalau kita tengok, lebih baik sebenarnya untuk masyarakat, lebih mesra masyarakat. Jadi setiap waktu, bukan setahun sekali kita ingat kepada orang miskin. Setiap kali kita buat kerja, kita ingat, kita fikir tentang masyarakat. Dari sudut itu kan. Dia, kalau kita tengoklah pengalaman saya tengok apa ni, kitab-kitab ni, ulama-ulama ni memang hebat semua. Memang hidup. Kalau kita tengok, memang nampak sangat istimewa Islam. Misalnya masalah kahwin. Masalah kahwin pun, kalau kita perhatikan ulama-ulama ni berbeza-beza tentang kita nak merancang anak tu, nak anak ke tak mahu anak ke, nak minta kebenaran siapa. Dia kata tak boleh kita pandai-pandai suami, dia nak anak, dia tak mahu anak. Kalau dia tak mahu anak, dia nak merancang, sedangkan isteri dia tidak, isteri dia nak anak, haram dia buat. Sebab anak itu adalah hak ibu bapa, bukan hak bapa saja. Ada yang mengatakan bukan hak ibu bapa saja anak ni, hak masyarakat, semua umat Islam. Jadi kita nak tanya macam mana? Memang pun kalau kita perhatikan seseorang tu, apabila dia besar, faedah dia, manfaat dia, yang ibu bapa dia dapat sikit tak banding dengan faedah umat yang umat dapat, masyarakat dapat. Ibu bapa dia kadang-kadang dia mati awal lagi. Jadi faedah duniawi ni yang diperolehi daripada kebijaksanaan, kepakaran, kemahiran, kejayaan seseorang itu lebih dirasakan oleh masyarakat. Dengan sebab itu tak boleh kata dia merancang bagaimana sekali itu, sebab kita tak mungkin nak tanya semua masyarakat. Dia pergi situ tengok cara dia fikir tu halus, nak fikir masyarakat. Dia bukan fikir ibu bapa saja. Sebab itulah kewajipan masyarakat tu, dia kena fikir juga anak yatim, penekanan, orang miskin. Sebab apa penekanan? Sebab munafaatnya, faedahnya kembali kepada dia juga. Nampaklah Islam ni satu agama masyarakat. Dia bukan agama untuk sendiri saja, tidak. Tidak begitu. Panjang lagi tadi. 12 minit. Tak apalah, dia kata, akhir sekali dia kata, saya demi Allah, saya tidak akan menambahkan daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, dan saya tidak akan menguranginya. Jadi apa yang Rasulullah sebut ini, saya akan buat itu. Ini secara ringkasnya. Rasulullah SAW pun kata, beruntunglah dia, bertuahlah dia, berjayalah dia kalau dia benar. Manakala dia benar, dia buat begitu, sudah berjaya. Katakanlah seseorang itu berjaya macam mana? Masuk syurga. Kalau dalam riwayat satu lagi, masuk syurga. Kalau seseorang itu tidak buat yang sunat, dia buat fardu saja, itu pun sudah memadai dia. Dari segi nak masuk syurga, boleh masuk syurga. Dari segi tidak berdosa, nak masuk neraka, takkan masuk neraka kerana itu, kerana tak buat benda sunat. Walaupun buat benda sunat, itu satu kelebihan. Di sini disebutkan dia beruntung, dia bertuah. Ataupun dalam riwayat satu lagi, dia masuk syurga. Sekadar masuk syurga, bukan dia cerita masuk syurga bersama dengan orang-orang lain yang masuk di peringkat awal, ataupun bersama dengan orang-orang lain yang dapat syurga yang istimewa. Dia tak cerita begitu. Dia sebut cuma masuk syurga saja. Jadi kita tak boleh kata, jadi kalau orang buat begini saja, samalah dengan kita, apa perlu susah payah kita buat yang sunat-sunat tu, buat masuk syurga juga. Nabi SAW cerita masuk syurga saja, berjaya saja. Dia tidak cerita tentang kelebihan, keistimewaan itu. Jadi apa yang hendak diceritakan di sini, sekadar nak masuk syurga, sekadar nak berjaya, lepas tanggungjawab. Dengan buat yang wajib itu saja pun sudah lepas, sudah berjaya, sudah beruntung, sudah dapat masuk syurga.
Kalau kita tambahkan dengan yang lain-lain lagi, lebih-lebih lagi lah. Tapi kenapa sahabat dia kata saya tak akan tambah? Jadi kalau begitu, segala arahan, bimbingan, petunjuk Rasulullah suruh buat benda ni, apakah dia rasa tak ada kelebihan tu? Dan tak kenakan kepada dia? Kenapa dia kata saya tidak akan menambah? Situ timbul kemuskilan pula. Apa maksud tidak akan tambah? Jadi macam-macam lah pendapat ulama kata tidak akan tambah ni begini. Kalau sembahyang tu 5 hak fardunya, saya tak akan tambah jadi 6 pula. Kalau sembahyang zuhur tu 4 rakaat, saya tak akan tambah jadi 5. Itu maksudnya. Kalau sembahyang maghrib tu 3, saya tak akan tambah jadi 4. Atau yang 4 tu jadi kurang. Kecuali kalau yang Nabi SAW cerita jugalah sembahyang qasar apa tu tak cerita. Kalau tidak kerana itu, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangkan. Saya akan buat betul-betul seperti yang Rasulullah SAW ajar itu. Jadi bila kita buat seperti yang Rasulullah SAW ajar, selamat. Tapi kalau kita tak buat macam tu, tak ada jaminan selamat juga. Itu maksud kebijaksanaan sahabat ni. Dia pergi tanya tu, bijak, memang bijak. Dan bila dia jawab tu, orang kena bincang pula, apa maksudnya. Jadi kita nampak sangat cerdik dia tu. Jadi dia tidak mahu mengurangi. Kalau kita buat lebih, buat kurang, walaupun kita namakan sembahyang, tak jadi. Jadi sembahyang ada, tapi 6 waktu yang wajib, tak boleh. Yang fardu, tak boleh macam tu. Sembahyang kita buat juga zuhur, tapi 5 rakaat, tak boleh. Sembahyang subuh kita kurangkan jadi 1, tak boleh. Itu maksud dia kata saya tidak akan melebihkan dan mengurangi. Dalam keadaan itulah seseorang itu berjaya, bertuah, dapat masuk syurga. Kalau tidak, tak ada jaminan. Satu. Yang kedua, ada juga yang berpendapat kata dia ni wakil sebenarnya, wakil kepada puak dia. Dia ada kumpulan dia ni ketua juga. Walaupun dia datang dalam keadaan begitu, tidak semestinya dia ni orang biasa. Tapi oleh kerana perjalanan tu jauh, maka rambut dia sudah jadi tidak terurus. Sebenarnya dia kata saya tidak akan melebihkan dan mengurangi itu daripada yang Rasulullah katakan. Jadi saya akan sampaikan kepada orang lain seperti yang Rasulullah cerita ni, tidak lebih, tidak kurang. Itu maksudnya. Jadi kalau macam tu akan berjaya. Artinya orang yang bawa agama Islam ni, kalau dia tidak menokok tambah ataupun mengurangi, dia betul-betul bawa seperti yang Rasulullah SAW ajar itu, di situ ada jaminan kebertuahan itu, kejayaan itu. Tapi kalau dia mana-mana, tak boleh. Misalnya kalau kita sekarang ni sengaja sebarkan hadis maudhu, itu tak termasuk. Sebab dia bukan Nabi SAW ajar ni, tak sama seperti yang Rasulullah nak tu. Jadi inilah antara maksudnya. Dan nampaknya kita tak boleh pergi terus lagi. Kita setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam.